Mana tak orang suka sangat minum macam ni. Tapi dia dah ada macam tu, biarkan je lah. Anda boleh matikan dia, tapi biar insyaAllah. Sunnah. Sekarang kita pergi sunnah. Tapi itu Quran ya. Dan Quran tu kalau kita nak ta'rifkan dia, ialah maknanya kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab secara tawali. Itu dia. Maknanya Quran ialah firman Allah, kalam Allah dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang tak diturunkan kepada Muhammad itu kita katakanlah Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, mukjizat membacanya dianggap sebagai pahala kepada Allah. Banyak tarikh-tarikh yang digunakan insyaAllah Yang pentingnya kalam Allah. Sunnah suatu yang dikesan daripada Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah SAW. So kita faham sedikit apa yang kita kesan daripada Rasulullah SAW, sama ada dia berbentuk perkataan Rasulullah ataupun amalan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah, kata-kata Rasulullah, dan juga maknanya pengiktirafan pengakuan Rasulullah SAW. Jadi sebab itu hadis Rasulullah terbagi kepada tiga. Satu dikatakan hadis qauli, hadis berbentuk perkataan. Yang kedua hadis fi'li, hadis yang berbentuk perbuatan. Yang ketiga hadis maknanya takrir, pengakuan, pengiktirafan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maknanya ada tiga bentuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sini dia kata sunnah qauliyah, iaitu perkataan Rasulullah SAW yang diturunkan dalam pelbagai kesempatan sepanjang hidup Rasulullah. Itu maknanya hadis-hadis qauli, hadis dalam bentuk perkataan Rasulullah SAW. Yang keduanya perbuatan baginda SAW, hadis qauli fi'li terbagi kepada dua. Perbuatan Rasulullah ni terbagi kepada dua. Satu jibilli, sifat semula jadi. Sifat-sifat semula jadi, misalnya sebagai seorang manusia, makan, minum, tidur, susah hati, gembira, ini sifat manusiawi. Ada pada Rasulullah. Semua para Rasul sebagai manusia, dia ada sifat jibiliyah, sifat fitrah dia, sifat semula jadi dia. Rasulullah makan, Rasulullah tidur, Rasulullah kahwin, Rasulullah ada nafsu, Rasulullah tahu sakit hati, Rasulullah tahu marah dan sebagainya. Itu sifat manusia. Okey. Kemudian maknanya perbuatan jibiliyah bukan maknanya bertujuan untuk tasyri'. Maknanya semua sifat-sifat itu, makan, minum tu bukan tasyri'. Tapi perbuatan jibiliyah ni dia jadi tasyri' apabila kita melihat kepada caranya. Makan tu tak kita pun makan kan? Makan kita makan, Rasulullah makan. Sakit kita sakit, Rasulullah pun sakit. Gembira kita pun gembira, Rasulullah pun gembira. Tapi macam mana cara Rasulullah sakit, itu syarak. Cara Rasulullah makan, itu syarak. Cara dia menghadapi kesedihan, itu syarak. Sakit, sedih, makan, minum, tidur, itu tidak syarak. Sebab kita pun ada, kita pun ada. Yang jadi tasyri', yang jadi sumber hukum, yang jadikan kes untuk jadikan hukum ialah cara macam mana Rasulullah makan. Ya, makan makanan. Kalau zaman dulu, sila dulu dia dikepitkan kaki lutut sebelah kiri dia ke sebelah kanan kan. Itu untuk mengurangkan, untuk perut kita ni terbagi kepada tiga bahagian kan. Sebab itu. Jadi sebab itu kalau kadang-kadang kita penuh semuanya, bahagian angin pun kita sapu, bahagian air pun kita sapu, dia sekak kan. Jadi nak mendapat tu susah. Okay. Jadi itu cara Rasulullah makan kan. Jadi walaupun itu katakan sunnah, dia makan dengan tangan kanan dia. Itu yang tangan kanan tu je sunnahnya. Tapi mestikah dengan tangan? Tak boleh dengan gerbu, tak boleh dengan sudu, tak boleh dengan chopstick. Ini chopstick ni orang kafir ni kan, masyabah qaum wa minhum. Siapa menyerupa dengan satu kaum maka terdiri pada orang tu lah. Dia kena chopstick ni orang kafir Cina yang buat, maka kita makan chopstick, maknanya berdosa lah kita. Ada tak Cina Islam? Ada kan? Sama lah, kita orang Melayu tak ada sudu kan, pakai tengah bulldozer asal dia kan. Jangan kepal-kepal tu asal dalam tengok dalam YouTube kan. Ada pernah jumpa kan?
Dia kepal besar-besar tu masuk lagi. Yang ada heran macam mana dia boleh masuk kan? Betul tuang dengan air telan. Wahapnya makan kan. Itu bukan cara Rasulullah kan. Tengok YouTube tu. Tengok. Kita tengok lagi. Siapa yang ada tu kirim kat dia. Jangan makan macam tu. Makanan tak syar'i. Cara makan tak syar'i. Ya, cara makan syar'i apa? Ya, 3 jari kan. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi cara tu je. Macam mana cara Rasulullah minum, macam mana cara makan, macam mana cara dia tidur. Itu cara itu adalah syar'i. Tidur makan itu bukan syar'i. Sebab kita mau makan, kita pun tidur kan. Okey, insya-Allah. Baru datang kau. Okay, patutnya dia datang awal. Dia nak kemudian. Okey, insya-Allah. Sebab tu dibaiki ni. Dulu tak comel macam ni, comelkan sikit kan. Tak sempat lagi buat lawa-lawa colour kan. Sebab kadang-kadang anda buat cantik dah lawa colour baik macam sampai kat tempat tu bila guna hamba Allah ni dia ubah habis semuanya. Langsung tak nampak lah kan. Serit dah. Anda buat dulu cantik lah, hebat. Sampai ke tempat tu dia tukar benda lain jadi macam akhirnya serit anda tu buat macam ni lah, biasa senang. Okey, cantik saja tak guna Okey. So insyaAllah jadi sunnah sekarang ni kita masuk sunnah fi'liyah. Ialah perbuatan baginda, maknanya seperti tadi perbuatan jibili, maknanya dia jadi tasyri' apabila kita lihat cara dia tu insyaAllah. Okey. 3. Sunnah taqririyah, pengakuan Rasulullah. Ya, sama ada dia diam diri, dia tengok benda tu dia diam atau dia setuju, atau menunjukkan maknanya menganggap benda tu baik. Maknanya ada sampai satu berita ataupun ada Rasulullah tengok satu benda, dia tak bagi komen, dia diam je misalnya kan, ataupun dia setuju, ya setuju, ataupun maknanya dia menunjukkan benda tu bagus, dia tak ada komen apa-apa. So itu menunjukkan harus, sebab Rasulullah SAW tidak akan berdiam diri kalau benda tu maknanya benda maksiat. Maksiat saja Rasulullah akan tegur dia, takkan terima dia. Jadi kalau dia diam, maknanya benda tu okey lah tu. Jadi sebab itu as-sukun alamatul ridha. Diam tanda redha insya-Allah. Okey. Jadi apa? Halo, MBC 5931. MBC 5931 tolong alih. Kan kata tadi. Tolong alih kereta tuan punya kedai nak parking. Dia parking khas kot. Ada parking khas. Jadi sebab itu maknanya dia minta parking ya. Dah. Okey, insya-Allah. Okey. Itulah. Kadang-kadang anda tengok kawan-kawan kita pun tak ada disiplin buat parking ya. Datang rumah tu serak, dia parking depan pintu betul. Yelah, masa dia masuk tu tak ada apa-apa lah. Tapi selepas pada dia masuk tu, ada lagi orang lain nak masuk. Keluarga datang lah, anak balik lah. Jadi kalau kita dah parking betul-betul di situ, memang keluarga tak ada masuk lah kan. Jadi selalunya kalau anak-anak dia takkan camping, suruh bagi alih kereta, dia akan parking kat mana dia parking jatuh, dia akan parking jatuh pula kan. Kita pergi rumah orang, walau macam mana pun parkinglah jauh sikit, jangan parking depan pintu rumah orang, InsyaAllah. Sebab kita tak tahu, walaupun dia tak keluar masuk, tapi anak-anak dia ke, siapa ke kan. Depan pintu tu pantang. Bila pantang parking, depan rumah orang. Okey, insyaAllah. Boleh? Okey. So, takririyah ni Rasulullah akui benda tu, sama ada dia diam ataupun maknanya dia menunjukkan dia suka. Macam contoh satu masa orang datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata budak-budak main pedang kat masjid lah. Budak main pedang. Zaman dulu dah, zaman anak pun main pedang lagi kan. Zaman sekarang main komputer, dia main pedang pun dia main dalam tu je. Dia tangan dia gerak tu tapi badan dia tak. Kami dulu main tangan betul. Bersilat parang betul, bawa rapi parang tu. Kalau yang silat gayung tu kan, parang tu luka pun. Silap satu setiap kena. Air tu mata kena jaga betul dalam buat silat kan.
So sebab itu maknanya kita physically memang tak. Tapi kalau kita bersilat dalam apa ni Facebook ya ataupun dalam ni je, payahlah, tak sihat. Kita pandai main bola dalam tu semua. Oh, ya kan. Kadang tak perlu juga makan dulu. Lepas tu makan apa? Cikidis pula. Lagilah. Cepat. Maka akhirnya Malaysia adalah negara yang paling tinggi obes. Kan? 2 hari sekarang. Okey. Jadi sahabat tanya Rasulullah budak-budak main menang dekat masjid. Rasulullah diam, senyum. Itu boleh. Satu kes lagi, ada sahabat dia makan bewak pasir. Bewak pasir, dop bewak pasir. Orang Malaysia kata nak dop, cari dop, pergi makan cari dop. Orang Arab cari sini cari mugawi kat Malaysia. Anda kata anda kompetisi dop, bayar pas. Lah tak ada faedah pun dia. Orang Melayu je. Kami nak cari tempat lain. Apa sini dia nak kata tukar ni. Okey, insyaAllah. So itu kalau siapa buat dekat Ali di dunia Arab dan Menggawi dia punya. Okey, insyaAllah. Jadi bila sahabat ni makan dog, sahabat lain tak tahu boleh, kita boleh makan bewak dia kan. Bukan bewak gabung tu yang tu, bukan. Ni bewak dekat pada masa itu yang ekor dia tumpul kelas sikit tu. Muka pehodoh kan dia. Tengok memang tak lalu makan ni lah. Rasulullah diam. Tak kata dia diam. Hanya boleh lah tu. Rasulullah kalau benda tu haram, garanti Rasulullah kata tak boleh kan. Tapi bila dia diam tu maknanya okey lah tu. Ataupun dia menunjukkan dia suka benda tu, itu maknanya boleh lah. Jadi ini 3 hadis Rasulullah SAW, 3 bentuk hadis Rasulullah. Perbuatan, percakapan, perbuatan terbagi pada 2, perbuatan tabiat semula jadi, dan juga maknanya perbuatan untuk tasyri', misalnya kita katakan ada yang lain lah. Jadi tasyri' apa ni, perbuatan jibiliah, perbuatan semula jadi itu yang jadi tasyri' cara dia melakukan benda itu tasyri' insya-Allah. Itu yang dibawa pada hukum kan. Okey, ada lagi tak? Okey, beberapa pertanyaan. Kenapa bana membataskan sumber hukum kepada 2 sahaja? Tidak 2, tidak 3. Sedangkan ada lagi qiyas, istihsan, istislah, masalih musalah dan sebagainya. Kenapa bana membataskan kepada 2 saja? Jawapannya kerana Rasulullah SAW mahu menyatukan umat atas satu yang disepakati saja, itu Quran Sunnah. Quran Sunnah no comment. Semua orang objek tu Quran, objek tu pasal Allah Ta'ala melalui Qurannya dan juga hadis Rasulullah SAW. Tak ada siapa yang menolak. Satu. Jadi sebab itu mana kata 2 sumber, dia tak masukkan yang lain. Yang keduanya berpada dengan Quran dan Sunnah berarti berpada dengan sumber-sumber asli tanpa menafikan sumber yang lain, sumber yang maknanya sampingan. Maknanya kalau kita terima Al-Quran dan terima Al-Hadis, maknanya ini tidak menafikan maknanya sumber-sumber yang lain, ijtihad dan sebagainya. Kemudian bagi sumber-sumber lain telah diisyaratkan atau digambarkan, telah wujud secara maknanya kita sebutkan tadi dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah ada, walaupun tak direct, indirect dia sudah ada insya-Allah disebutkan dalam Quran ini. Jadi sebab itu benar tak nak kita bergaduh, sebab nanti bila masuk dalam maknanya sumber-sumber sampingan, ada orang terima, ada orang tak terima dan sebagainya. Jadi benar kata tak payah gaduh-gaduh dulu, terima 2 ni dulu. Kau tingkatkan ilmu, lepas tu kau nak gaduh-gaduh lah. Sesudah ada asas kan. Nak khilaf lah, tapi sesudah ada asas insya-Allah. Jadi sebab itu kita lihat di sini bagaimana Bandar rahimahullah syahid meletakkan 2 sumber saja. Sebab pertama nak menyatukan, yang keduanya Quran sudah menggambarkan semuanya, dan yang ketiganya maknanya sumber-sumber lain itu sudah terdapat dalam Al-Quran secara isyarat. Insya-Allah. Seterusnya. Walaupun Bandar kata sumber tu 2 je, jadi kita nak ulang-ulang balik payah. Jadi masukkanlah sumber-sumber ijtihad. Apa dia sumber-sumber ijtihad? Seperti dijelaskan di atas, Quran Sunnah adalah sumber ijtihadiyah bagi kes-kes tidak disebut dalam Quran Sunnah.
Seperti yang di atas, Quran Sunnah adalah sumber ijtihadiyah. Ya, maknanya Quran itu adalah sumber pada orang yang nak berijtihad. Dia bila dalam berijtihad, dia tak lepas daripada Quran. Dia mesti refer to Quran juga. Ada asas, ada basic daripada Al-Quran tu. Jadi Quran Sunnah adalah asas basic kepada orang yang nak melakukan ijtihad. Okey. Jadi ijtihad boleh maknanya pada perkara-perkara yang tak disebut dalam Quran saja. Ada perkara yang disebut dalam Quran. Misalnya nikah, talak, cerai, pesaka, susuan, penyusuan dan sebagainya, arak, zina, ada disebut dalam Quran. Jual beli ada disebut. Tapi ada benda tak disebut Quran. Wal komputer, wal internet, wal WhatsApp, wal apa-apa lagi kan. Mana dalam Quran? Jadi macam mana kita nak letak hukum dia? Ijtihad. Ijtihad yang bersumber daripada Quran dengan Sunnah adalah menyelesaikan masalah-masalah yang tak terdapat dalam Quran. Masalah-masalah membaru, masalah yang datang kemudian banyak. Jadi sebab itu ijtihad hanya digunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Cencaluk tak ada dalam Quran. Wudu tak ada dalam Quran. Mana? Cincaluk boleh makan tak? Cincaluk boleh makan tak? Cincaluk tak boleh makan je. Kita boleh makan dia. Ataupun cincaluk memang tak boleh dimakan, because dalam dia ada arang. Siapa Melaka? Semua Melaka kan? Ada Melaka pendatang. Pendatang halal masuk. Boleh makan tak cincaluk, wudu, kicap? Kalau ikut maknanya istilah ada campuran arak, wudu tak boleh makan, kicap tak boleh dimakan, cencaluk tak boleh dimakan, cili sos tak boleh dimakan, because semua ni ada mengandungi arak, ada mengandungi alkohol. So macam Ana bukan orang Kelantan, tapi kahwin dengan orang Kelantan, maka jadi hantu bulu. Dan hantu sambal belacan juga. Kalau makan tak ada bulu, mesti ada sambal belacan. Kalau tak ada sambal belacan, mesti ada bulu. Belacan selamat, tak ada masalah. Bulu tak selamat, because ada kohol. Bulu ada kohol tau. Jadi bila ada kohol, tak ada makan, ada harap. Macam mana? Melaka yang caluk, semua akan caluk sini kan. Tak ada makan, because caluk pun ada kohol. Apa hukum dia? Ijtihad. Balik kepada kaedah-kaedah ijtihad. Pergilah kepada saintifik, carilah sejauh mana DNA arak ada pada, sejauh mana arak tu ada dalam bukan DNA, sejauh mana arak tu ada dalam wudu, dalam cencaluk. Berapa peratus pencemaran oleh alkohol kan? Berapa peratus yang dibenarkan oleh syarak? Itu ijtihad. Jadi dengan sebab itu, sampai sekarang ini secara saintifik kita kata al-kicabu wal cencaluk wal wudu wal apa semua ni halalun, because kadar pencemaran alkohol yang ada kat situ tidak sampai pada tahap yang diharamkan. So jangan susah hati, maka tengah hari nanti bolehlah dengan cencaluk insya-Allah kan. Tak jam ya. Okey. Kalau tak ada cencaluk, maka petai memang tak sedap lah Jadi al-jarim wal petai makruhatan. Jirit dan petai itu makruh, dua-duanya makruh. Jadi hukum yang sabit melalui ijtihad, tidak boleh kepada benda-benda yang qat'i, putus. Macam nak cek semula babi ni halal ke haram, babi itu sendiri halal ke haram, itu tak boleh lah, tak boleh ijtihad. Tapi sejauh mana kuantiti ataupun pencemaran oleh babi, itu boleh dilihat. Antum tahu secara saintifik, orang boleh kesan DNA babi dalam kita punya pemakanan dulu 1.1 juta 1.1 juta harusnya boleh dikesan daripada dalam pemakanan kita, DNA babi.
Sekarang ini sains lebih meningkat lagi 1.1 bilion. Bilion 1.1 bilion. Bayangkan halusnya babi itu berdiri. Dan babi ni sensitifnya dia punya DNA dia tu, lalu lori ayam, lalu lori babi, bersin babi tu, memancut dia punya ingus dia, kena kepada ayam tu, ada DNA babi pada ayam. Dia bersin ke, dia kecil ke. Lebih dahsyat pada itu, tuan-tuan dan puan sekalian, ada kawan saya, dia kerja dalam satu makmal untuk mengkaji DNA ni. Ekor dia orang rosak. Panggil Cina baiki. Cina tu makan babi. Dia baiki ekor tu. Orang kali dia berpeluh, terbang peluh dia tu apa semuanya. Makmal dia yang tengah buat proses tu, bila tengok dia punya result, ada DNA babi kat situ. Dia tak pegang makmal tu, tak ada pun babi kat situ. Hanya orang makan babi saja masuk dalam bilik tu, buat kerja situ, lekat pada dia punya makmal. So very sensitive, hada babi. Tapi balanya kadang-kadang kita orang Melayu ni, dia sensitif babi saja. Kalau dia tengah minum arak, tonggang arak, masuk ke 50 botol, campak dia babi tu, tinggal arak tu habis. Jadi nak suruh orang jangan minum arak, tengok taman orang arak, jaga babi. Apa dah tu? So, jadi kalau macam itu caranya, kalau tak ada ijtihad, benda-benda yang macam ni yang baru, macam mana kita nak meletak hukum dalam Quran? Dia tak sebut benda ni semua. Yang ada dalam hadis, ma'ar makatiruhu harmaqadiruhu. Yang haram banyak, haram sikit. Sikit tu macam mana? Dulu tak ada sains. Dia kata kalau dah larut, tak nampak benda, dah okey dah, selamat, ma'assalamah. Tikus terlebuk jatuh dalam satu kawah makanan, tengah tu dia lempuk jatuh dalam kawah, kacau je. Dah halal kan. Gitulah ulama dulu kan. Kata lompat tengah kacau surah Asyura. Kata lompat mati terkacau je lah. Bila dah tak nampak zasad dia dah apa dah halal kan. Dulu punya ulama dia tak ada salah saintifik. Sekarang ni bawa budak tu balik, dia bawa kat mama nampak kata tu situ. Macam mana buat? Dia kata tu ada kat situ. Nampak tak? Jadi qadiluhu tu macam mana nak dibuat sekarang ni? Jadi sebab itu ustaz-ustaz tak usah act lah Ustaz Zubir ya. Ustaz Zubir tak usah act, Ustaz dia tak usah act. Kalau tak ada orang saintis, kita payah nak buat fatwa sekarang. Saintis lah yang tahu qadiluhu tu banyak mana. Ini suara kedukung kedengang orang buat filing kan. Suara setakat mana dia punya kekuatan dia, apa dia sebut dalam bahasa sains? Decibel. Anda nak sebut tak reti. Orang sains juga reti sebut. Sejauh mana dia punya kekuatan tu yang tak mengganggu ketenteraman awam. Anda boleh bawa dah kepada azan. Pula nanti keluar Ikram kata, apa lo Ikram ni anti azan pula. Tapi kita balik kepada hukum syarak dah. La darara wa la dirar. Orang bukan Islam, rakyat Malaysia tak? Ni nak tanya tu ni. Orang bukan Islam, rakyat Malaysia tak? Dia berhak tidur nyenyak tak? Itu orang bukan Islam. Orang Islam sendiri, anak doktor baru balik, ataupun anak driver lori baru nak letak kepala, sokok buat azan dalam dunia. Itu azan. Kalau hal lain tartib lagi. Azan kita boleh kompromi lah, berapa minit sangat kan. Tapi yang sebelum tu daripada pukul 4 lagi, 4.30 lagi dah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah tak boleh. Lepas tu ada nak tak apa-apa lagi kan. Speaker tu seluruh dunia tu. Betul tak? Anak-anak cakap benda ni, kita besok kita punya kepahaman kepada agama Allah Ta'ala. Negara ni bukan negara orang Islam sahaja. Tahu tak? Bukan negara Islam Ustaz, tapi layak nak kita laksanakan di sini. Apa yang kita layak laksanakan? Jadi sebab itu maknanya anda bercakap ni pada orang ahli ikram. Kalau keluar dah tak cakap enggak, nanti orang kata inilah sesatnya orang ikram kan. Kita
kita kena hati-hati sebab itu sebab babi bangunan yang kata tak payah babi dah kan. Sebab isu babi ni sangat sensitif, kita tahu hukum dia dalam mazhab Islam pun Syafi'i je yang kata nazis mughallazah. Syafi'i je. Selain pada Syafi'i, nazis mutawassithah boleh basuh dengan sabun, dia tak ada masalah. Ya. Itu jumhur, majoriti ulama. So itulah dia kan. Jadi sebab itu dalam hal-hal seperti ini kita mesti bijak balik kepada hukum syarak. Macam mana nas Quran atau hadis ataupun melalui ijtihad. Ijtihad itu banyak wasilah-wasilahnya. Misalnya di sini hukum yang anda bawa ke sini insya-Allah dalam konteksnya antum boleh temu ada pun. Ada ambilkan ini. Sikit. Jadi kita tengok antum tengok ni. Ini ada kes baru timbul al-komputer. Tengok dalam nas, tak ada dalam nas pun. Atau tengok sini kes, tengok dalam nas. Kalau ada Quran, ada nas Quran, qat'i putus, terima, jadikan dia bawa kepada kuasa legislatif, terus jadi undang-undang. Kalau benda tu qat'i, kalau benda tu putus, mandatori. Jadi kita beri Quran atau sunnah lah, uji dia qat'i putus mandatori, terima dia, bawa kepada legislatif, terus jadi undang-undang. Tapi kalau benda tu tengok tak qat'i, ada nas tapi tak qat'i, tak putus, tak mandatori, pergi ijtihad. Kalau ijma' terus jadi legislatif, jadi undang-undang. Tapi ijtihad khilaf. Bila khilaf, pergi legislatif, baru jadi undang-undang. Begitu juga tak ada nas. Ini paling banyaklah tak ada nas ni. Tak ada nas. Pergi ijtihad lagi. Bila ijtihad, kalau ijma' tak ada maknanya berbalah, tak ada apa, sepakat semuanya, pergi legislatif, parlimen, baru jadi undang-undang. Lah macam tu juga, setengah kata boleh hun, setengah kata tak boleh hun. Nak buat cerita ni. Ad-duryanu wajibuz zakah atau la yajibuz zakah? La tajibuz zakah. Durian, wa min babi aula durian musangking. Wajib zakat tak? Nak tanya keluar mufti-mufti Melaka, wajib zakat tak? Durian king harganya mahal, 1 kilo RM25. Kalau yang king betul-betul king lah, 1 kilo RM25, mahal lah. Padi wajib zakat tak? Wajib zakat. Berapa sekilo? Dah jadi boreh pun mahal dah. Tak ada pula orang kata wajib zakat boreh ke tak? Wajib zakat padi. Padi sekilo berapa? Durian king sekilo berapa? Padi wajib zakat, durian king wajib tak? Tak ada Imam Syafi'i kata tak wajib zakat. Tak wajib zakat sebab dia kata walaupun dia makanan tapi bukan makanan asasi dan memang tak tahan simpan lama. 2 hari je dia jadi makan, dia kena 5 hari dia tempoyak. Kena makan yang tercalur. Okey, kena makan budu. Budu tempoyak fish. Ada kucing biru lah, hui. Okey je? Macam mana? Wajib zakat. Kalau Imam Syafi'i atas base durian adalah durian hasil pertanian, dia memang tak wajib zakat sebab dia bukan makanan asasi. Dan kalau tengok daripada sudut mana perniagaan pun dia tak ada haul, tak ada masa dia yang mungkin dia perkiraan itu. Macam mana boleh lihat? Tapi kalau pergi mazhab Hanafi, dia tak. Asalkan ta'mu saja, makanan je, salah, wajib zakat. Makanan je wajib zakat. Lobak, bayam. Sebab itu dalam kitab Abu Yusuf, anak murid Imam Hanafi, dia kata setiap 10 berkas sawi, sayur, kena ada 1 berkas untuk zakat. Jadi maknanya 10 biji durian king, 1 biji zakat. Kalau ikut mazhab
makan. Sekarang kerajaan Malaysia adokong rembutan wal-wal kepada kita banyak kan. Tapi kita sini mengamalkan mazhab Syafi'i. Yalah. Jadi sekarang ni bila dia nak berijtihad ni, wasilah ijtihad dia, ini ijtihad wasatiyah dia ni, ya. Ijtihad ni dia guna qiyas, istislah atau masalah mursalah, istishab atau istishab asli, istihsan, sadd az-zari'ah, al-uruf dan al-'adah. Semua ni tidak ittifaq ulama. Ada yang terima masalah mursalah, ada yang tak terima istishab dan istihsan, berbagai-bagai. Tapi apapun, kalau kita perhati semua benda ni, ulama-ulama memang maknanya khilaf itu pada lafaz sahaja. Tapi kalau kita tengok pada mesjid, natijah cakap semuanya masihlah menerima ni maslahat istislah. Ini walaupun khilaf tapi kebanyakan sama ada dia kata istihsan tapi ataupun dia istislah, tapi maknanya dia punya natijahnya lebih kurang sama sahaja. Jadi yang penting anak nak cerita kepada antum di sini, insya-Allah, Quran Sunnah tu dia akan berasaskan kepada maknanya apa yang kita bawa daripada asas kepada apa yang kita lakukan ijtihad ni, insya-Allah. Ijtihad ini berasas kepada Quran, berasas kepada Sunnah juga, insya-Allah. Jadi kita ambil prinsipnya dari sini. Jadi yang saya insya-Allah antum maknanya apa ni lihat sebentar. Dan sebelum tu ana